Sabah perlukan riset, dan sudah tiba masanya untuk pemimpin lama berundur dan memberi peluang kepada pemimpin baru yang lebih ikhlas, lebih berwawasan, dan berani membuat perubahan. Inilah seruan lantang daripada seorang pemimpin muda Sabah yang mencetuskan perbincangan hangat di dalam dunia politik negeri. Siapakah yang dimaksudkan? Kenapa kenyataan ini boleh menggoncang status quo politik Sabah yang telah lama beku? Mari kita bongkarkan bersama-sama di dalam video kali ini. Hai semua penonton setia Currents VMY, sahabat-sahabat kami di channel ini. Hari ini kita ingin mengupas tentang satu kenyataan yang cukup berani daripada Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia yang juga merupakan ahli terus Gabungan Rakyat Sabah GRS. Dalam satu ucapan semasa persidangan tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah di DUN N26 Moyog, beliau telah mencetuskan gelombang baru dengan menyeru agar pemimpin-pemimpin politik lama mengundur diri dan memberi laluan kepada pemimpin generasi baru. Kata beliau, ini bukanlah semata-mata soal umur, tetapi soal cara fikir dan keikhlasan untuk membawa perubahan. Khairul Firdaus secara terbuka menyatakan bahwa masih ada pemimpin yang sudah terlalu lama berkuasa, tetapi sudah tidak lagi connect dengan rakyat. Dalam arti kata lain, mereka ini sudah hilang sentuhan. Namun mereka masih terus kekal dengan kuasa. Dan ini menurut beliau adalah satu bentuk penghinaan kepada rakyat. Beliau menyatakan dengan jelas bahwa sudah tiba masanya yang mereka ini step aside dan memberikan peluang kepada wajah-wajah baru. Beliau mahu melihat Sabah bangkit, bukan sekadar menjadi negeri yang selalu dilabel ketinggalan, tetapi menjadi negeri yang memimpin dalam inovasi dan pembangunan. Dan itu hanya boleh berlaku kalau kita berani ubah kepimpinan sekarang. Dan dalam kenyataan yang sama, beliau memuji tokoh veteran politik, Datuk John Ambrose, yang menurutnya menunjukkan contoh terbaik sebagai pemimpin senior yang tidak ego, malah sanggup menyokong barisan pemimpin baru. Khairul Firdaus juga memberi amaran, rakyat Sabah kini lebih terbuka kepada alternatif politik, dan mereka tidak teragak-agak untuk menolak mana-mana parti yang gagal menunaikan janji. Ini bukan lagi zaman politik lama di mana rakyat hanya patuh. Sekarang, rakyat lebih cerdik, lebih menilai dan lebih berani menolak. Beliau turut menekankan bahwa ketidakstabilan politik Sabah yang telah berlangsung bertahun-tahun perlu ditamatkan. Cukuplah konflik dalaman, cukuplah perebutan kuasa, katanya. Beliau mahu politik matang dan penyatuan demi kemajuan Sabah yang sebenar. Malah, beliau menyeru rakyat Sabah agar memberi mandat penuh kepada GRS dalam pilihan raya akan datang. Katanya, beri kami satu penggal lagi. Kalau kami gagal, tolak kami. Nah, satu kenyataan yang agak berani, tetapi juga menunjukkan keyakinan dan keterbukaan. Beliau turut memuji kepimpinan Datuk Seri Haji Jinor, pengerusi GRS, yang dilihat memperkenalkan banyak inisiatif baru dan terbuka menerima kritikan rakyat. Walaupun ada persepsi berbeza terhadap GRS, terutamanya dalam kalangan pengundi muda, Khairul Firdaus menegaskan bahwa GRS tetap komited untuk mendengar suara rakyat akar umbi. Dan akhirnya beliau akui semua pandangannya adalah pribadi, tetapi harapannya jelas. Sabah perlukan kepimpinan baru yang lebih bersatu dan berpandangan jauh agar negeri ini tidak lagi terjerat di dalam kebuntuan politik yang berpanjangan.
Tetapi disinilah bermulanya perbincangan panas yang kita ingin buka kepada Anda semua. Kalau betul kita ingin memberi laluan kepada pemimpin baru, persoalannya, siapakah pemimpin lama yang patut berundur? Nah, adakah Khairul Firdaus sebenarnya menyindir individu tertentu? Adakah ini isyarat kepada nama-nama besar yang masih berkuasa dalam politik Sabah, seperti Syafiq Abdal dari Warisan, ataupun bekas-bekas pemimpin UMNO Sabah yang masih lagi aktif berpolitik? Dan sejauh mana pemimpin baru seperti Khairul Firdaus benar-benar bebas dari pengaruh lama? GRS itu sendiri adalah gabungan parti-parti yang masih dikelilingi oleh nama-nama yang lama. Maka persoalannya, adakah seruan kepada perubahan ini benar-benar ikhlas dan praktikal? Atau sekadar retorik menjelang PRN Sabah ke-17 yang semakin hampir? Ingat, sebelum ini pun pernah berlaku kemunculan pemimpin baru, tetapi akhirnya mereka hanyut dalam permainan kuasa yang sama. Lompat parti, menjual prinsip, dan hilang integriti. Jadi, sejauh manakah rakyat boleh percayakan pemimpin baru kali ini? Dan satu lagi, bila kita sebut memberi satu penggal lagi kepada GRS, apa sebenarnya yang telah GRS capai di dalam penggal ini? Ya, memang ada inisiatif baru oleh Haji G, tetapi masih lagi banyak isu seperti kemiskinan, ME63 yang masih lagi belum selesai, hak negeri, infrastruktur luar bandar, dan kestabilan politik yang agak rapuh. Adakah GRS benar-benar telah membuktikan mereka layak diberi peluang lagi? Nah, coba Anda jawab. Jadi, sekarang kami ingin dengar daripada Anda pula, rakyat Sabah, anak muda, pengundi senyap, malah penyokong mana-mana parti sekalipun. Tolong kami jawab persoalan-persoalan ini. Siapa yang Anda rasa patut berundur? Dan seterusnya, siapa pula yang Anda harap boleh bangkit dan menjadi pemimpin baru Sabah? Dan yang terakhir, adakah GRS wajar diberi peluang satu penggal lagi? Ataupun sudah sampai masanya rakyat riset sepenuhnya? Nah, jadi kawan-kawan semua, komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan share video ini supaya lebih ramai rakyat Sabah berani bersuara. Sabah bukannya negeri kelas kedua. Sabah layak untuk bangkit dan memimpin. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi, dan sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya.